Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala rasulil karim sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa bihi nasta'in. Baik, pertama sekali syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dah. Kerana walaupun kita tak dapat bertemu di sekolah seperti biasa, tetapi kita masih ada peluang untuk bertemu, iaitu menerusi rakaman video ini. Jadi Ustaz ucapkan tahniah, syabas dan terima kasih kepada awak-awak ni semua ni yang rajin, yang tetap bersemangat buka YouTube, tengok apa yang Ustaz nak ajar pada awak hari ini. Jadi duduk sebentar, lepas ni sambung main pula. Okey? Okey. Baik. Untuk kali ini, untuk tahun 4, kita akan belajar menerusi buku ini. Ini buku ni. Buku ini. Buku Pendidikan Islam tahun 4. Kalau awak ada buku ni, bolehlah awak pergi ambil dan kita sama-sama buka, kita sama-sama belajar. Iaitu pada muka surat 84. Muka surat 84. Jadi, video ini Ustaz tak nak panjang-panjang, Ustaz tak nak cerita lama-lama. Ustaz tahu awak akan boring nanti kalau lama-lama sangat. Ustaz nak bagi tahu secara ringkas sahaja. Nak tolong awak supaya faham kepada tajuk yang akan kita belajar dalam buku ini pada hari ini, insya-Allah. Baik. Tengok pada muka surat 84. Kita akan mula sekarang. Okey. Tajuk hari ini ialah Agung dan Mulianya Tuhanku. Agung dan mulianya Tuhanku. Dan sekarang kita cuba tengok muka surat 85 tu, 85. Maksud Al-Azim. Maksud Al-Azim. Jadi hari ini kita nak belajar dua nama Allah. Dua nama Allah. Allah ni ada 99 nama. Jadi pada hari ini kita akan belajar dua nama Allah. Jadi oleh kerana dua nama Allah, Ustaz akan cuba buat seringkas mungkin. Supaya tidak lama-lama untuk awak untuk awak belajar dua nama ini. Baik. Iaitu kita akan belajar ini ialah Al-Azim dan Al-Hamid. Al-Azim dan Al-Hamid. Baik. Mula-mula sekali kita tengok Al-Azim dulu. Al-Azim. Apa dia Al-Azim? Okey. Apa maksud Al-Azim? Siapa tahu? Siapa tahu? Awak tahu tak? Okey. Untuk itu, hari ini Ustaz ada pembantu seorang. Ustaz ada pembantu seorang. Yang Ustaz jemput dia daripada Sekolah Kebangsaan Kamil 1 Pasir Putih, Kelantan. Jadi, Ustaz nak dia bagi tahu kepada kita maksud Al-Azim. Apa dia, Dik? Maksud Al-Azim. Maksud Al-Azim. Al-Azim bererti Maha Agung. Nama Allah Al-Azim bermaksud Allah Subhanahu Taala Maha Agung daripada segala sesuatu. Tiada makhluk yang dapat menandingi keagungan dan kehebatan Allah Subhanahu Taala. Okey, bagus. Al-Azim berarti Maha Agung. Nama Allah Al-Azim bermaksud Allah Subhanahu Wa Taala Maha Agung daripada segala sesuatu. Tiada makhluk yang dapat menandingi keagungan dan kehebatan Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, dia nak royak kita, nak bagi tahu kita bahawa Al-Azim ni maknanya Maha Agung. Al-Azim maknanya Maha Agung. Awak pernah dengar tak perkataan agung? Agung. Apa dia agung? Mungkin terbayang dalam fikiran awak yang di-Pertuan Agong, kan?
Okey. Baik. Dalam bahasa Melayu, ada dua perkataan agung. Satunya dieja dengan A-G-U-N-G. Yang kedua dieja dengan A-G-O-N-G. Sekali lagi. Dalam bahasa Melayu, ada dua perkataan agung. Satu dieja dengan A-G-U-N-G. Yang kedua A-G-O-N-G. Dua-dua tu agung belaka. Jadi, apa beza agung dua tu? Baik. Agung, A-G-U-N-G ni, agung bermaksud sesuatu yang hebat, sesuatu yang istimewa, sesuatu yang tertinggi. Dia menunjukkan lebih kurang sifat lah, yang istimewa. Contoh macam biasa kita dengar, seniman agung Tan Sri P. Ramlee. Kita panggil dia seniman agung. Tapi A-G-U-N-G, agung. Kenapa kita panggil dia seniman agung? Sebab P. Ramlee ni satu seniman yang paling istimewa dalam tanah air kita ni. Maka kita gelarkan dia sebagai seniman agung. Dan perkataan A-G-O-N-G ni, agung ni pula, dia bukanlah dia menunjukkan kepada kita satu gelaran. A-G-O-N-G, agung ni satu gelaran kepada ketua negara, iaitu yang di-Pertuan Agong lah. Jadi yang di-Pertuan Agong, ejanya A-G-O-N-G. Itu nama gelaran kepada ketua negara agung. Tapi agung Ustaz dah tersasul. A-G-U-N-G ni menunjukkan kepada kita sifat yang tertinggi, yang teristimewa, yang terhebat. Faham? Jadi Al-Azim ni ialah agung. A-G-U-N-G, agung. Maknanya Allah ni nak bagi tahu kita, Allah ni bersifat dengan sifat yang maha agung, bersifat yang maha hebat, maha istimewa, maha sempurna, maha besar, maha segala-galanya Allah ni. Jadi Allah ni merupakan Tuhan kita yang maha agung, hebat, lebih hebat daripada segala sesuatu. Apa dia sesuatu? Apa dia sesuatu? Maknanya Allah lah paling hebat sekali berbanding dengan semua makhluk-makhluk yang ada di alam ini. Faham tak? Allah lah yang paling hebat sekali. Allah merupakan Tuhan yang paling hebat sekali, yang maha agung. Jadi kita panggil dia Allah Al-Azim. Faham? Macam tu. Tiada makhluk yang dapat menandingi keagungan dan kehebatan Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak ada satu pun makhluk atas muka bumi ini, sama ada di langit, di bumi, di mana-mana sekalipun, yang dapat menandingi kehebatan, keagungan Allah Subhanahu Wa Taala. Tak ada pun yang boleh mencabar, yang boleh menandingi, yang boleh melawan kehebatan Allah Subhanahu Wa Taala. Faham? Macam tu. Baik, sebagai contoh lah, sebagai contoh. Atas muka bumi ni, atas dunia ni, dia ada ciptaan. Ada ciptaan manusia, ada ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala. Maknanya ada benda yang Allah buat, ada benda yang manusia buat. Tapi walau macam mana sekalipun, walaupun benda itu manusia yang buat, asasnya daripada Allah Subhanahu Wa Taala juga. Sebagai contoh, Ustaz tunjuk sebagai contoh lah. Sebagai contoh, ni macam ni. Benda ni. Ni panggil apa ni? Ni kita panggil dia drone. Kita panggil dia drone. Drone ni merupakan ciptaan manusia. Kira hebat lah ni. Ada kipas. Kita boleh naikkan dia ke atas, tinggi, menggunakan kawalan jauh. Dan boleh kita rakam gambar daripada atas, ambil pemandangan, tengok dari bawah, cantik pemandangan. Faham tak? Ini ciptaan manusia. Kira hebat lah. Faham tak? Kira hebat, kira canggih ni, drone ni. Faham tak? Tetapi, walaupun hebat ciptaan manusia, yang menyebabkan drone ini terbang, datang daripada mana? Datang daripada mana yang menyebabkan drone ini terbang? Boleh terapung-rapung atas udara. Faham tak? Baik. Bila kita buka, kita on drone ini, kipas dia akan berpusing. Faham? Kipas akan berpusing.
Bila kipas berpusing, dia akan menghasilkan angin. Jadi angin itulah yang akan menolak drone ini naik ke atas. Faham tak? Jadi, walaupun drone ini ciptaan manusia yang hebat, tetapi menggunakan bantuan angin untuk menerbangkan drone ini. Dan siapa yang buat angin tu? Faham tak? Memanglah angin tu keluar daripada putaran kipas ni. Tapi siapa yang buat angin tu? Jawapannya ialah Allah Subhanahu Wa Taala. Faham tak? Maknanya angin itu ciptaan Allah dan drone ini ciptaan manusia. Tetapi tetap juga ciptaan manusia ini tak boleh lawan ciptaan Allah, iaitu angin. Kerana tanpa angin, drone ini tak boleh terbang. Walaupun berpusing kipas macam mana sekalipun, tetap menggunakan angin untuk nak naikkan drone ini. Faham? Sebab itulah kita apabila kita tengok kehebatan manusia, kehebatan apa-apa sekalipun atas dunia ini, kita jangan memuji manusia itu sekadar memuji manusia itu, puji manusia itu saja. Tapi kita kena nampak jauh lagi pada itu, iaitu Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab sehebat-hebat manusia, itulah merupakan Allah nak tunjuk kepada kita tentang hebatnya dia. Faham? Satu lagi contoh. Ustaz ada satu video yang menunjukkan ciptaan manusia yang canggih, iaitu satu robot yang sangat canggih. Kita tengok robot ni. Okey. Robot ini dicipta oleh manusia. Dia boleh bercakap dengan manusia. Dia macam seolah-olah macam ada perasaan. Dia boleh jawab soalan kita. Robot ni, faham tak? Dia boleh jawab. Dia boleh ajak orang bermain dengan dia. Main awesome. Apa tu? Main awesome. Faham? Jadi walaupun robot itu dicipta begitu hebat sekalipun, faham tak? Tetapi ilmu untuk mencipta robot itu datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah memberikan ilmu kepada orang tu, dia jadi pandai, dia jadi bijak dalam sains, dia boleh mencipta robot yang begitu canggih tu. Faham? Jadi maknanya begitulah. Allah ni layak dipanggil Al-Azim. Faham? Ustaz harap awak faham lah. Ustaz tak nak lama-lama. Ustaz nak reka-reka saja. Sebab hari ini kita akan belajar dua nama Allah, iaitu Al-Azim dan Al-Hamid. Okey. Baik. Kita masuk kepada dalil Allah itu Al-Azim. Apa dia? Baik. Untuk dalil ni, Ustaz minta sekali lagi Adib untuk bacakan kepada kita dalil Allah itu Al-Azim. Silakan, Bi. Dalil nama Allah Al-Azim ialah firman Allah, wa huwa aliyyul azim. Maksudnya, dan dia maha tinggi, maha agung. Okey, baik. Dalil Allah bersifat dengan Al-Azim ialah menerusi surah Al-Baqarah. Buka Al-Quran tu dalam surah Al-Baqarah ayat 255. Ayat 255 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim wa huwal aliyyul azim. Wa huwal aliyyul azim. Yang bermaksud dan dia maha tinggi, maha agung. Maknanya Allah bagi tahu kita sendiri dalam Al-Quran, iaitu dan dia iaitu Allah lah yang maha tinggi dan maha agung, Al-Azim. Gitu. Baik. Ustaz harap awak dah faham tentang Al-Azim, iaitu Allah maha agung. Allah maha agung. Macam tu. Baik, sekarang tanpa membuang masa lagi, kita terus kepada nama Allah yang kedua hari ini, iaitu Al-Hamid. Al-Hamid. Apa dia Al-Hamid? Apa maksud Al-Hamid? Untuk itu, sekali lagi Ustaz persilakan Adib untuk bagi tahu kita maksud Al-Hamid. Okey, silakan.
Maksud Al-Hamid. Al-Hamid bererti maha terpuji. Nama Allah Al-Hamid bermaksud Allah Subhanahu Wa Taala maha terpuji telah melimpahkan segala kurniaan nikmat kepada makhluk dan sangat layak untuk dipuji. Okey, bagus. Maksud Al-Hamid, Al-Hamid bererti maha terpuji. Al-Hamid bermaksud maha terpuji. Nama Allah Al-Hamid bermaksud Allah Subhanahu Wa Taala maha terpuji telah melimpahkan segala kurniaan nikmat kepada makhluk dan sangat layak untuk dipuji. Jadi Al-Hamid ini bermaksud terpuji, maha terpuji. Tahu tak perkataan puji? Tahu puji? Puji, kita puji orang. Kita kata dia baik, dia bagus, dia pandai. Contoh macam kita tengok kawan kita kawan kita dapat markah 100. Awak pun kata, "Oi, pandailah awak. Pandailah mu ni." Bila kita kata pandailah mu ni, tu maknanya kita puji. Faham, kita puji dia. Kenapa kita puji dia? Sebab dia dapat markah 100. Pandai dia. Jadi kita puji dia. Nampak tak? Sebagai contoh lagi. Contohlah katalah di rumah awak ada motor ayah awak. Motor ayah awak ni kotor, cemar, penuh dengan lumpur. Tiba-tiba awak pun pergi dekat ayah awak. Awak minta, awak bagi tahu ayah awak, ayah, saya nak pergi basuh motor ayah. Faham tak? Awak pun pergilah basuh motor ayah. Basuh. Bersihlah motor ayah awak. Jadi agak-agak apa ayah awak cakap pada awak? Adakah awak kena marah ataupun awak kena puji? Ayah awak tengok motor dia dah bersih. Ayah awak pun marah. Kenapa ni basuh motor? Gini. Adakah macam tu? Ataupun bila ayah awak tengok motor dia dah bersih, awak yang basuh tadi, dia pun cakap, "Oish, rajinnya anak ayah. Rajinnya anak ayah." Faham tak? Yang mana satu? Kena marah ataupun kena puji? Ada tentulah kena puji. Kenapa kena puji? Sebab awak rajin. Walaupun ayah awak tak suruh basuh motor pun, tapi awak sudi untuk basuh motor. Faham tak? Maknanya awak rajin. Disebabkan awak rajin itulah, maka awak menerima pujian daripada ayah awak. Faham? Jadi Allah Subhanahu Wa Taala ini bersifat Al-Hamid, bersifat maha terpuji. Kenapa terpuji? Sebab Allah ni memang Ar-Rahman Ar-Rahim, yang telah mengurniakan nikmat kepada makhluk dan sangat layak dipuji. Maknanya Allah ni memberi nikmat kepada kita siang dan malam. Sejak daripada kita dalam perut mak kita lagi, mak kita mengandungkan kita. Faham tak? Allah dah bagi kita makan melalui makanan mak kita. Faham tak? Walaupun kita duduk dalam perut mak kita mengandungkan kita, kita hidup. Allah bagi kita hidup, bagi nyawa, bagi makanan. Bila awak lahir, sampailah besar, sampailah sekarang. Banyak nikmat-nikmat, pemberian-pemberian yang Allah beri kepada kita. Jadi Allah terlalu baik. Nombor satu yang paling baik ialah Allah. Maka dengan kebaikan, dengan kurniaan nikmat Allah kepada kita ni, sudah tentulah Allah ni layak untuk dipanggil maha terpuji dan layak untuk kita puji Allah. Faham? Jadi kita ni tak nak, mestilah sentiasa puji Allah. Tanda kita berterima kasih kepada Allah yang telah memberi kita nikmat. Faham? Nikmat ni banyak Nikmat apa? Nikmat kesihatan, nikmat harta, nikmat apa lagi? Nikmat anak, nikmat kejayaan. Faham tak? Semua tu pemberian Allah kepada kita. Maka dengan pemberian yang sebegitu banyak, yang tak terkira yang banyaknya tu, maka kita hendaklah sentiasa memuji Allah. Kerana Allah begitu baik kepada kita. Faham tak? Contoh, macam
kita hidup di muka bumi ni, Allah bagi kita cahaya matahari. Kalau tanpa cahaya, tak nampak apa. Faham? Bergelaplah kita. Matilah kita kalau tak ada cahaya matahari. Faham? Jadi Allah bagi kita cahaya. Allah bagi kita udara. Allah bagi kita oksigen untuk bernafas. Semuanya secara percuma, tak payah bayar apa-apa pun. Tidak ada manusia yang boleh mencipta oksigen. Faham tak? Oksigen hanyalah nikmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita dapat menghirup oksigen hari-hari ni, setiap detik ni. Maka sudah pasti kita patut bersyukur kepada Allah. Kena puji Allah. Faham tak? Macam mana nak puji Allah? Iaitu kita kena puji dah. Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah. Segala puji bagi Allah. Faham? Kenapa puji Allah? Sebab Allah ini Al-Hamid, yang maha terpuji, yang maha baik sangat pada kita. Faham? Begitu. Baik. Seterusnya kita tengok dalil pula. Mana dia dalil Al-Hamid? Untuk itu sekali lagi Ustaz minta Adib untuk bacakan dalil Al-Hamid. Silakan Adib. Dalil nama Allah Al-Hamid ialah firman Allah, Innahu Hamidum Majid. Maksudnya, sesungguhnya Allah Maha terpuji lagi Maha mulia. Baik. Dalil nama Allah Al-Hamid ialah firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Hud. Kalau buka Quran dalam surah Hud, ayat 11. Ayat 11. Okey. Yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innahu Hamidum Majid. Innahu Hamidum Majid. Yang maksudnya, sesungguhnya Allah Maha terpuji lagi Maha mulia. Sesungguhnya Allah Maha terpuji lagi Maha mulia. Ini dalil Al-Quran yang menunjukkan kepada kita bahawa Allah itu bersifat dengan Al-Hamid. Okey. Seterusnya, kita masuk kepada kepentingan beriman dengan nama Allah Al-Azim dan Al-Hamid. Muka surat 87 tu. 87. Sikit lagi. Ni last. Lepas ni awak boleh berehat. Okey. Sekarang Ustaz nak sekali lagi Adib baca kepada kita semua tentang kepentingan beriman dengan nama Allah Al-Azim dan Al-Hamid. Dipersilakan. Kepentingan beriman dengan nama Allah Al-Azim dan Al-Hamid. Yang pertama, sentiasa merasai keagungan Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua, membentuk peribadi yang berakhlak mulia. Yang ketiga, memupuk sifat bersyukur dan berterima kasih. Yang keempat, berusaha membaiki diri supaya menjadi manusia mulia. Yang kelima, melazimi sikap merendah diri dan tidak sombong. Yang keenam, selalu memuji Allah Subhanahu Wa Taala dengan menyebut Subhanallah. Okey. Kepentingan beriman dengan nama Allah Al-Azim dan Al-Hamid. Pertama, sentiasa merasai keagungan Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua, membentuk peribadi yang berakhlak mulia. Ketiga, memupuk sifat bersyukur dan berterima kasih. Keempat, berusaha membaiki diri supaya menjadi manusia yang mulia. Kelima, melazimi sikap merendah diri dan tidak sombong. Dan yang keenam, selalu memuji Allah Subhanahu Wa Taala dengan menyebut Subhanallah. Begitulah. Baik.
kita dah pun masuk 25 minit ni. Dah lama dah ni bagi awak ni. Okey, Ustaz harap dengan rakaman video yang ringkas ini, Ustaz dapat membantu awak untuk memahami topik kita hari ini, iaitu tajuk Al-Azim dan Al-Hamid. Jadi lepas ni awak boleh pergi ke sekolah, ke pondok jaga, awak ambil lebaran kerja, awak balik rumah dan jawab soalan. Faham? Awak jawab soalan dan simpan jawapan tu dalam fail. Nanti insya-Allah akan datang, Ustaz akan semak jawapan awak betul ataupun tidak. Okey. Jadi untuk itu Ustaz rasa sampai di sini saja pertemuan kita menerusi rakaman video ini. Jadi Ustaz minta maaf kalau ada cakap cepat, tergagap, kukul awak tak faham. Ustaz minta maaf. Jadi wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi. Tidak bertepi,